Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul meneruskan pengajian dalam kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat di dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala bala bencana, daripada segala musibah, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan melakukan sedikit ulang kaji berdasarkan apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas, dan kita masih berada dalam fasal yang mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan fi adabil khala. Jadi kita telah membicarakan beberapa perkara-perkara yang disunatkan bagi seseorang itu apabila dia masuk ini ke dalam tandas. Maka kita membicarakan berkenaan dengan bagaimana cara duduk, dan begitu juga perkara-perkara yang diharamkan, seperti mana Imam Nawawi mengatakan tidak dibolehkan seseorang itu menghadap kepada kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Dan kita membicarakan hukum ahkam yang bersangkut paut dengan sama ada seseorang itu berada di tempat yang disediakan untuk kita mengatakan tandas, ataupun tempat yang tidak disediakan tandas, ataupun dia melakukannya di padang pasir. Jadi hukumnya berbeza. Kita mengatakan kalau sekiranya dia berada dalam tempat yang disediakan sebagai tandas, maka tidak diharamkan sama sekali. Apabila dia berada di dalam tempat yang disediakan sebagai tandas, walaupun dia lebih jauh daripada tembok, lebih daripada tiga hasta arm's length hasta, betul ya? 3 zira' ini dalam bahasa Arab kita panggil salah satu azra. Jadi dia tidak boleh lebih jauh daripada tembok itu kalau sekiranya dia berada di tempat yang yang tidak disediakan sebagai tandas, ataupun tempat yang lapang seperti di padang pasir ataupun di hutan. Ya, misalnya adalah kalau sekiranya dia menghadap kepada kiblat di padang pasir misalan, dan tidak ada hijab di depannya, ataupun tidak ada benteng di depannya, ataupun dia ada benteng akan tetapi dia lebih jauh, lebih daripada 3 hasta, diharamkan. Jadi ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Tapi berkenaan dengan rumah-rumah yang mana tandas sudah disediakan tempat yang sebagai tandas, maka tidak ada masalah walaupun lebih jauh daripada 3 hasta. Jadi minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan apa yang saya berikan dalam WhatsApp, gambar, betul ke tidak? 3 gambar. Gambar yang pertama adalah di dalam tempat yang disediakan sebagai tandas. Gambar yang kedua adalah tempat yang tidak disediakan di dalam tandas. Jadi dia punya benteng sekurang-kurangnya dia mesti kurang daripada 3 tirak di antara dia dengan benteng, dan tingginya mesti sekurang-kurangnya 2/3. 2/3 hasta. Apa yang lebih kurang daripada 2/3 tidak dikirakan sebagai benteng yang sah. Ini adalah kalau sekiranya dia buang air kecil ataupun buang air besar di padang pasir ataupun di tempat yang lapang, ataupun di sebuah tempat yang tidak disediakan sebagai tandas. Jadi saya harap kita tidak ada masalah, insya-Allah. Ini khulasah, ini berkenaan dengan apa yang kita membicarakan. Ini sebab kitab Minhaj tidak membicarakan ini dengan tafsil. Al-Imam An-Nawawi ini dia mengatakan la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha wa yahrumani bis-sahra. Tetapi dia tidak memberikan tafsil, sama ada benteng ke ataupun tidak ada benteng dan sebagainya, dan benteng apa sifat benteng itu. Juga kita membicarakan khilaf di antara Al-Imam Ibn Hajar, Imam Ramli berkenaan dengan adakah benteng itu mesti menutup orang itu yang melakukan buang yang kecil ataupun buang yang besar ataupun tidak. Pun yang kita ada sedikit perbezaan berkenaan dengan perkara tersebut. Seterusnya disunatkan seseorang itu menjauhkan dirinya kalau sekiranya dia di tempat luar. Disunatkan dia menjauhkan dirinya dan dia menutupkan dirinya. Dia menutup dirinya, dan tidak dibolehkan baginya buang air kecil fima in rakidin.
Ini adalah berkenaan dengan air yang tergenang. Jadi air yang tergenang ini kita ada beberapa hukum. Saya rasa minggu lepas saya dah membicarakan kan? Betul ke tidak? Sama ada air ini dimiliki orang ataupun tidak dimiliki orang. Kita telah membicarakan. Baik. Begitu juga buang air kecil dalam johor. Johor ini adalah lubang ini di dalam tanah fi mahabbi rih. Ini adalah tempat yang ditiup angin, yang mana ada hadis Nabi SAW melarang ini berkenaan dengan melakukan buang air kecil dan buang air besar di tempat ini tersebut, ditakuti angin itu akan tiup dan najis terkena kepada badan. Selepas itu penulis mengatakan wa mutahaddatsin. Wa mutahaddas ini tempat yang mana orang yang berkumpul untuk berbual. Jadi daripada perkataan hadis. Hadis ini dalam bahasa Arab ini maksudnya perbualan. Asal ini makna hadis daripada haddasa yuhaddisu, iaitu berbual ataupun mencerita dan sebagainya. Jadi mutahaddas adalah ismul makan, tempat yang manusia berbual. Maka Al-Imam Al-Baijuri, ini juga kita bincang minggu lepas, semua ada sikit faedah berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Baijuri. Al-Imam Baijuri ini mengatakan ada satu keadaan yang mana dibolehkan seseorang itu buang air kecil ataupun buang air besar di tempat ini mutahaddas. Ini adalah perkara yang agak luar biasa sedikit, tetapi disebutkan ini oleh Al-Imam Al-Baijuri. Apa yang ini misalnya, dia mengatakan kalau sekiranya tempat itu orang melakukan maksiat, seperti tempat ini judi ataupun tempat ini orang melakukan maksiat dan sebagainya, maka tidak diharamkan kalau sekiranya dicampakkan pada tempat tersebut najis, kita mengatakan supaya orang tidak melakukan maksiat di situ. Sebagai menghindarkan orang daripada melakukan maksiat di situ. Maka dalam keadaan seperti ini ia tidak diharamkan. Ia tidak diharamkan. Bismillah. Tetapi kalau sekiranya tempat yang kita mengatakan yang bukan orang melakukan maksiat dan sebagainya, sebagian ulama kita mengatakan makruh hukumnya. Mereka mengatakan haram kalau sekiranya tempat itu dimiliki. Kalau tempat itu dimiliki orang. Begitu juga dengan tariq, iaitu perjalanan di tempat jalan, seperti kalau kita di Singapura macam pavement kita dan sebagainya. Ini adalah tempat-tempat yang dielakkan kita melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Ini yang kita berhenti pada minggu yang lepas. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan bermula daripada sini. Naam. Bismillah, boleh satu orang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif wa adamullahu naf'a bihi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa tahta muthmiratin wa la yatakallamu wa la yastanji bima'in fi majlisihi ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Seterusnya Al-Imam Nawawi ini mengatakan wa tahta musmiratin, juga ini daripada perkara yang makruh hukumnya, seseorang itu buang air kecil ataupun buang air besar di bawah pokok yang biasanya berbuah. Sama ada pokok itu ada buah ataupun tidak ada buah, tetapi pokok itu jenisnya adalah pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah, yang buahnya dimakan. Seperti pokok apple, pokok oren, durian dan sebagainya. Maka makruhnya seseorang itu melakukan buang air kecil ataupun buang air besar di bawah pokok tersebut. Daripada sebabnya adalah ia akan mengotori buah yang jatuh ke bawah. Kalau sekiranya ada buah yang jatuh, maka disebabkan jenis buah ini adalah buah yang dimakan, maka dia akan mengotorkan buah tersebut. Maka ini kita membicarakan kalau sekiranya tempat itu tempat yang bukan dimiliki. Ini kita bicarakan kalau sekiranya pokok itu tidak dimiliki orang. Tetapi kalau sekiranya tempat itu dimiliki, seperti kebun orang misalan, diharamkan seseorang itu buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi di sini kita membezakan di antara pokok yang dimiliki dan pokok yang tidak dimiliki. Selepas itu
penulis ini mengatakan wala yatakallamu. Yani wala yatakallamu. Yani maksudnya di sini adalah makruh, ini hukumnya kalau sekiranya dia berbual apabila dia buang air kecil ataupun dia buang air besar. Apabila yakni dia buang ini air kecil ataupun yakni dia buang ini air besar, dan pada ketika yang mana najis itu sedang keluar daripada badannya, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya ini adalah makruh. Adapun kalau sekiranya dia berada di dalam tandas dan bukan dia buang air kecil ataupun buang air besar, kalau dia ada hajat ini misalan untuk berbual dengan orang di luar supaya misalan ini mengambil tualanya dan sebagainya, maka tidak makruh. Jadi bila yang ini makruh kalau sekiranya dia berbual-bual pada ketika najis itu sedang keluar. Boleh insya-Allah dia yang ini berbual-bual pada ketika itu, pada ketika yang ini najis yang ini sedang keluar. Begitu juga berkenaan dengan membaca yang ini zikir, ulama kita juga yang ini mengatakan makruh yang ini hukumnya kalau sekiranya seseorang itu ini berada di dalam tandas. Wala yastanji bima'in fi majlisihi, dan berkenaan yang ini dengan melakukan istinja, tidak digalakkan seseorang itu dia melakukan istinja di tempat yang sama dia buang air kecil dengan buang air besar. Apa sebabnya? Sebab besar kemungkinan najis itu akan terkena kepadanya. Satu orang ini misalan, ini kalau kita dapat bayangkan orang di padang pasir misalan, dia buang air kecil, buang air besar di sebuah tempat. Selepas itu dia nak menggunakan air misalan. Kalau dia melakukan istinja di tempat yang sama, air yang dia menggunakannya bila dia terkena kepada najis terpercik kepada badannya, maka ini kita mengatakan perlu yang ini dia basuh yang ini badannya sekali lagi. Maka tidak digalakkan seseorang itu melakukan sedemikian. Jadi sunnahnya adalah dia buang air kecil dan buang air besar di sebuah tempat, dan dia membersihkan dirinya di tempat yang lain. Ini kita membicarakan kalau sekiranya dia melakukannya di padang pasir ataupun di hutan dan sebagainya. Tetapi berkenaan dengan toilet bowl yang kita ada hari ini, adakah kita mengatakan benda yang sama? Satu orang ini misalan dia buang air kecil dengan buang air besar dalam toilet bowl. Selepas itu yang ini dia istinja. Di mana yang dia istinja? Mana lebih afdal yang ini dia istinja di atas toilet bowl, tempat yang sama, ataupun yang ini dia istinja di tempat yang lain? Boleh tak kita apply yang ini benda yang sama? Jadi benda seperti ini kita kena faham ya. Kita kena faham kenapa Islam mengatakan sedemikian. Jadi bila kita faham ini hikmahnya adalah supaya tidak terkena najis. Jadi bila dia melakukan istinja, najis yang berada di bawah itu tidak terkena kepadanya. Tetapi kalau seseorang itu dia toilet bowl dan dia flush, betul ke tidak? Sudah tidak ada najis lagi, maka tidak ada masalah. Dia boleh yang ini melakukan istinja di tempat yang sama. Boleh insya-Allah. Jadi ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup dalam zaman yang ada flushing system. Cuba kita bayangkan yang ini kita hidup zaman yang tidak ada flushing system. Zaman dahulu yang ni tidak ada flushing system sama sekali. Kita kalau pergi ke kampung misalnya tempat-tempat yang tidak ada flushing system, baru kita tahu ya macam mana yang ni susahnya kadang-kadang ya. Kita nak buang air kecil ataupun kita nak buang air besar, kita nak tutup tempat ataupun kita nak sembunyikan dan sebagainya. Jadi ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis ini mengatakan wala yastanji bima'in fi majlisihi. Fi majlisihi adalah tempat duduknya. Ini juga adalah ismul makan. Yang ini tempat yang ini dia melakukan yang ini buang air kecil ataupun buang yang ini air besar. Wa yastabri'u minal baul. Dan selepas itu penulis ini membicarakan yang ini tentang apa yang dikenali sebagai istibra'. Satu orang ini setelah yang ini dia kencing, bagi lelaki daripada cara yang ini istibra', maksudnya kita mengeluarkan baki air kencing. Maksud daripada istibra' adalah kita mengeluarkan baki air kencing di dalam zakar. Maka daripada caranya adalah an-natar, iaitu dengan menggunakan dua jari dan mengurut bahagian zakar daripada bawah zakar sampai yang ini hujung zakar. Urutan. Faham ya? Yang ini urutan. Yang ini supaya mengeluarkan semua yang ini bekas ini air kencing. Daripada mana yang ini istibra' juga yang ini dengan kita bedaham. Dengan yang ini kita bedaham. Tetapi maksud daripada istibra' kita kena faham ya. Maksud yang daripada istibra' ini sama ada kita membicarakan urutan ataupun bedaham, ataupun yang ini ada orang yang ini misalan yang ini dia nak kena berdiri dan
dan dia melakukan yang ini sesuatu yang ini untuk supaya mengeluarkan ini semua yang ini bekas ini kencing. Maksud daripadanya adalah supaya membersihkan badan kita yang ini daripada semua ini bekas air kencing, supaya bila kita keluar daripada tandas, air kencing tidak terkeluar daripada zakar. Jadi kalau sekiranya kita yakin air kencing akan keluar, istibra' adalah wajib. Istibra' adalah wajib. Kalau sekiranya satu orang mengatakan, kalau saya tidak melakukan urutan dan saya setakat ini basuh saja, dan selepas itu keluar tandas, pasti dia akan keluar, maka sekarang kita mengatakan diwajibkan baginya melakukan istibra'. Dia tidak boleh tidak melakukannya. Dan kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan masalah ini, berkenaan yang ini dengan Nabi SAW. Ini riwayat yang masyhur. Nabi pergi kepada perkuburan dengan Jibril AS. Maka Jibril AS yang ini membangkitkan dua ahli kubur, dan kedua-duanya sedang diazab. Yang pertama yang ini sebabnya adalah dia tidak menjaga ini istinja, yakni dia tidak menjaga istibra', iaitu dia buang air kecil ataupun buang air besar, dan dia tidak membersihkan dirinya dengan betul. Ini adalah daripada sebab ini azab kubur ini. Cuba bayangkan. Daripada satu orang lagi adalah berkenaan dengan namimah, yakni dia melakukan umpatan dan melaku domba dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab kalau istinja kita tidak sah, maka solat kita juga tidak sah. Maka istinja ini boleh menjadi wajib. Tapi ada orang ini mungkin dia mengatakan, saya tak melakukan istibra', tak keluar air kencing, maka tidak diwajibkan baginya melakukan istibra'. Yang diwajibkan adalah istinja. Istinja nanti insya-Allah kita akan bicarakan lagi. Baik. Jadi dia mengatakan wa yastabiru minal baul. Adakah bagi wanita juga yang melakukan istibra'? Kalau lelaki kita mengatakan melakukan urutan dan berdehem dan sebagainya, bagaimana ini dengan wanita? Bagi wanita, istibra'nya adalah dengan dia mengurut ini bahagian atas farajnya. Maka bagi wanita juga ada istibra', supaya ini mengeluarkan ini sisa daripada air kencing di dalam ini badannya, di dalam ini farajnya. Wa yaqulu 'inda dukhulihi, dan disunatkan bagi seseorang memasuk ini ke dalam tandas dengan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini saya rasa semua kita hafal insya-Allah. Doa sebelum ini kita masuk ini ke dalam tandas, yang mana doa tersebut kita memulakan dengan nama Allah, dan kita mengatakan sesungguhnya aku berlindung kepadamu, yakni ya Allah, minal khubthi wal khaba'ith. Al khubth dia adalah jama' ini bagi khabith. Khaba'ith ini jama' ini bagi khabithah, yakni syaitan yang lelaki dengan syaitan perempuan. Jadi syaitan ini ada jantina, lelaki dengan wanita, dan mereka juga beranak pinak seperti manusia. Mereka juga ini beranak pinak ini seperti manusia. Maka Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita sesuatu yang mana tampaknya mungkin kita tidak mengetahui ini. Adakah ini syaitan ini dia beranak pinak ataupun tidak beranak pinak? Daripada hadis ini kita faham bahawasanya ada yang ini syaitan lelaki dan ada yang ini syaitan yang ini perempuan. Dan syaitan ini dia adalah jin yang ini pada hakikatnya. Syaitan ini dia adalah nama bagi sejenis jin. Dia adalah nama ini bagi sejenis jin. Maka apa yang ini yang membezakan ini syaitan, yakni jin syaitan dengan jin yang lain? Maka jin yakni syaitan ini dia adalah yakni jin yang jenisnya pertama sekali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang kedua adalah misinya adalah menyesatkan manusia. Maka dia merupakan yang berkhidmat ini kepada iblis. Mereka ini merupakan tentera yang ini bagi iblis. Jadi mereka ini dalam bentuk jin. Jadi iblis yang mana, seperti mana kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah menceritakan ini tentang ini iblis, betul ke tidak? Berkenaan dengan sujud ini kepada Nabi Adam AS. Ini adalah iblis. Maka keturunannya ini dikenali ini sebagai syaitan. Maka iblis ini adalah daripada jin. Dan jin yang bijak, yang cepat dikenali sebagai ifrit. Ini juga disebutkan di dalam ini Al-Quranul Karim. Jadi kita ada jin yang dikenali ini sebagai jin yang ifrit. Kita ada jin yang dikenali ini sebagai jin syaitan. Dan juga ini kita ada jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau kita baca surah jin ini misalan, Allah menceritakan ini tentang
jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Maka kenapa kita disunatkan membaca doa ini bila kita masuk ke dalam tandas? Sebab tandas ini dia adalah tempat syaitan. Tandas ini sebab syaitan. Allah Subhanahu wa taala melaknati iblis dan syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tinggal mereka tempat najis, di mana tempat yang adanya najis itu tempat dia. Itu sebab ulama kita mengatakan elakkan daripada adanya najis ataupun kotoran di rumah. Kalau sekiranya kita ada kotoran dan ataupun najis misalan, maka elakkan daripada kita najis itu bermalaman sampai besok pagi. Maka ini adalah daripada sebab kefakiran. Jadi itu sebab daripada amalan para ulama kita adalah pada waktu malam sebelum tidur, mereka memastikan rumah dibersihkan. Maksudnya dibersihkan daripada sampah, daripada najis. Sebab tempat-tempat benda-benda seperti ini adalah memang tempat bagi syaitan. Jadi disebabkan tandas ini adalah tempat yang mana di dalamnya ada najis, maka ini adalah tempat bagi syaitan. Jadi bila kita masuk ke dalam tandas, kita masuk ke dalam kawasan syaitan. Maka kita meminta perlindungan daripada Allah. Disebabkan syaitan dia boleh melihat kepada kita, tapi kita tidak boleh melihat kepadanya. Seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kepada kamu, akan tapi kamu tidak melihat kepada mereka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa khuruji ghufranaka. Bila kita keluar daripada tandas kita baca ghufranaka. Maksud daripada ghufranaka adalah Allahumma inni as'aluka ghufranaka. Ini takdirnya. Allahumma inni as'aluka ghufranaka. Maka ghufranaka dia adalah maf'ul bihi, mansub. Maka takdirnya adalah Allahumma inni as'aluka ghufranaka, iaitu ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunanmu. Itu sebab cara bacanya adalah dengan nasb. Kita baca ghufranaka, bukan ghufranuka. Ghufranaka. Apa sebabnya disunatkan kita bila kita keluar daripada tandas, kita meminta pengampunan daripada Allah? Kenapa keluar daripada tandas dan apakah dia punya sebab? Kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tiap-tiap kali keluar daripada tandas istighfar? Ini adalah jenis istighfar. Kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah apa yang kita melakukan dalam tandas daripada mengeluarkan kencing dan najis, ini adalah nikmat yang besar yang kita tidak mampu membalas Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Dan disebabkan kita banyak melakukan maksiat, bukan saja kita mengatakan kita tidak dapat membalas nikmat tersebut, tetapi kita melakukan maksiat. Akan tetapi Allah tetap memberikan kepada kita afiat. Allah tetap memberikan kepada kita nikmat ini. Jadi bila kita keluar daripada tandas, kita diingatkan akan dosa yang kita melakukan. Kita diingatkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya dapat kita buang air kecil, dapat kita buang air besar. Hari ini kalau orang misalan dia tidak dapat buang air kecil dan buang air besar, dia boleh meninggal dunia terus. Kalau dia tidak tebuk badannya selama 1 ataupun 2 hari, boleh meninggal dunia. Sebab air kencing dengan tai ini, dia merupakan racun yang dibagi manusia. Maka ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya seseorang itu buang air kecil dan buang air besar adalah daripada nikmat yang besar. Maka kita diingatkan akan nikmat ini, maka kita keluar daripada tandas, kita meminta pengampunan daripada Allah. Yakni disebabkan pertama sekali kita tidak dapat membalas nikmat ini, walaupun kita beribadat ini betapa banyak sekalipun. Perkara ini yang kedua adalah kita banyak melakukan maksiat, maka Allah Rahim dan Rahman tetap memberikan kepada kita nikmat. Maka kita mengatakan ghufranaka, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan adhaba aniyal adha. Maka Nabi SAW menifatkan al-adha. Al-adha adalah benda yang memberikan mudarat bagi manusia. Jadi air kencing dengan apa saja tai dan sebagainya, dia merupakan sesuatu yang memudaratkan manusia.
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan adhaba aniyal adha wa afani, dan telah memberikan kepada kita afiat, dan afiat masya-Allah juga yakni daripada nikmat yang besar. Kesihatan ini adalah nikmat yang besar yang ramai yakni manusia lupa yakni akan yakni nikmat ini. Ramai yakni manusia yang lupa akan nikmat yakni kesihatan. Bagaimana Allah memberikan yakni kita yakni kesihatan. Dengan kesihatan kita dapat melaksanakan apa yang kita melaksanakan. Tetapi apabila manusia tidak ada afiat, maka segala-galanya dunia yang ini akan menjadi gelap ini baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afiat fid dini wa dunya wal akhirah. Ini biasa ini kita doa sebab ada doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku berdoa kepadamu pengampunan dan kebaikan dalam tiap-tiap perkara. Yang ini maksud daripada afiat secara umum, dia adalah al-khairu fi kulli syai'. Al-afiyah sebenarnya maksud afiyah ni dalam. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang sepatutnya aku berdoa kepada Allah, apa yang sepatutnya aku minta? Nabi mengatakan minta afiyah. Minta afiyah. Sebab afiyah ini dia adalah kebaikan dalam segala perkara. Kebaikan dalam kesihatan, kebaikan dalam kewangan, kebaikan dalam anak-anak, kebaikan dalam ahli keluarga, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, masya-Allah. Jadi ini adalah daripada jawami'ul kalim. Nabi SAW ini daripada kelebihannya adalah utitu jawami'al kalim. Aku diberikan jawami'al kalim. Yang dia melafazkan satu lafaz yang sedikit tetapi maknanya merangkumi ini banyak makna. Selepas itu ini teruskan. Wa yajibu al-istinja'u bima'in aw hajarin wa jam'uhuma afdalu wa fi ma'na al-hajari kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin wa jildin dubigha duna ghairihi fil azhar. Sekarang kita akan membicarakan ini tentang istinja. Maka pertama sekali penulis ini mengatakan wa yajibul istinja. Maka istinja hukumnya adalah wajib. Taib, kita ada beza di antara istinja dengan izalatun najasa. Jadi ini adalah perkara yang agak delicate sedikit. Perlu antum tulis. Ada orang ini keliru dekat sini. Apa yang ni beza yang ni di antara istinja dengan izalatun najasa? Misalan kalau saya ada najis dekat paha dan saya menggunakan air dan menghilangkan najis. Ini istinja ke bukan istinja? Adakah ini saya mengatakan istinja? Ini bukan istinja. Ini adalah izalatun najasa. Izalatun najasa, yakni menghilangkan najis. Taib. Jadi apakah yang dimaksudkan istinja? Istinja adalah menghilangkan najis pada kemaluan. Yakni hanya bagi kemaluan. Tetapi kalau sekiranya kita membicarakan tentang kaki dan tangan, kalau ada najis ini misalnya, ini bukan istinja. Ini adalah izalatun najasa, dia ada hukum yang lain. Nanti kita akan bicarakan ini tentang najis ini mutawassitah, bagaimana nak menghilangkan dan sebagainya. Sekarang yang ini berkenaan dengan istinja, ada perkara-perkara yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan dalam izalatun najasa. Ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memaafkan dalam istinja, yang tidak dimaafkan dalam izalatun najasa. Nanti kita akan lihat. Jadi melakukan istinja adalah wajib. Jadi bukan sunnah, tetapi dia adalah wajib. Yani asal perkataan istinja yani daripada perkataan yani istanja, yani maksudnya yani qata'. Maksudnya adalah yani memotong dalam segi bahasa. Tapi dalam segi yani istilah, yani dia adalah menghilangkan ini najis pada yani kemaluan. Maka penulis tadi mengatakan wajibul istinja'u bima'in aw hajar. Ini kita nak kena lihat ya, istilah Al-Imam Nawawi dia mengatakan apa? Bima'in aw hajar. Sama ada kita menggunakan air ataupun batu. Apa maksudnya? Yakni maksudnya kalau kita ada air dan kita ada batu. Satu orang ini misalnya dia nak pilih. Boleh tak dipilih? Dia ada air dan dia ada batu. Dia pilih nak menggunakan batu. Adakah sah ini istinjanya? Dia ada air dan dia ada batu, tapi dia pilih batu. Sah ke tidak? Boleh menjadi sah, tetapi dengan berapa syarat? Ini dia. Tadi saya minta kitab Safinatun Najah. 8 syarat yang ini daripada kitab Safinatun Najah. Jadi untuk pengetahuan antum, ini 8 syarat ini
Subhanallah, banyak ini kitab tidak menyebutnya dengan seperti mana disebutkan dalam kitab Safinah. Jadi kitab Safinah ni ada kelebihannya. Walaupun ini dia kitab yang kecil, tetapi ada perkara-perkara yang ada di Safinah tidak ada dalam kitab, hatta ini kitab ini yang besar. Taib. Berkenaan dengan kitab Safinah, penulis ini mengatakan Fastun syurutul hajari samaniyah. Maksudnya adalah kalau sekiranya seseorang itu hanya nak menggunakan batu. Sekali lagi saya ulang ya. Hanya nak menggunakan batu, bukan bagi orang yang nak menggunakan air dan batu. Sebab ada orang yang ni dia salah faham ini. Kalau salah faham ini kita boleh menyusahkan orang ini. Kesian ni. Kalau satu orang ini misalnya yang ni dia ada air, dia nak menggunakan air. Biasa kita gunakan air. Tetapi dia ada batu. Dia nak menggunakan kedua-duanya sebab sunnah ini menggunakan kedua-duanya. Ada orang ini menyangkakan mesti yang ni 8 syarat. Yang ni menggunakan batu dengan 8 syarat ini, lepas itu menggunakan air. Maka ini kita menyusahkan orang. Jadi 8 syarat ini hanya kalau kita nak menggunakan batu sahaja. Maksudnya sekarang sama ada kita ada batu, tak ada air, ataupun kita ada batu dan air. Tetapi lebih afdal adalah kita menggunakan kedua-duanya. Tapi kalau sekiranya kita nak menggunakan satu sahaja, maka diwajibkan berapa syarat? Diwajibkan yakni kita yakni istinja yakni dengan 8 syarat. Jadi mungkin saya baca ini 8 syarat ini yakni sebagai ini murajaah apa yang antum telah mempelajari ini dalam kitab ini Safinatun Najah. Jadi sekarang kita akan lihat, kita membicarakan ini secara umum dulu, nanti kita akan masuk kepada minhaj kembali. Satu orang ini misalnya dia nak menggunakan batu. Tapi ulama kita melakukan kias sebab kita lihat ini illah di sini. Imam Nawawi dia membicarakan beberapa illah di sini. Kita lihat dia mengatakan wa ma'nal hajar, selepas itu ya dia mengatakan wa jam'uhuma afdal, yakni menggunakan kedua-duanya lebih afdal. Wa fi ma'nal hajar, yang dimaksudkan dengan batu dan semakna dengannya kullu jamidin. Nampak tak apa maksud Imam Nawawi di sini? Yakni seolah-olah Imam Nawawi mengatakan bukan maksudnya hanya kita boleh menggunakan batu saja, tetapi segala sesuatu yang fungsinya sebagai batu, hukumnya seperti batu. Jadi pertama sekali dia mesti ada apa? Ini illahnya dia mesti jamid. Dia mesti yakni sesuatu yakni yang keras, bukan yakni sesuatu yakni yang apa kita mengatakan dalam bentuk cecair. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara ini yang kedua dia mengatakan tahir, ini dia mesti suci, bukan yakni sesuatu yang najis. Seperti tai yang sudah keras ini misalan, tidak boleh digunakan dalam istinja. Walaupun yang ini dia jamid. Ada jenis yang ini najis, jamid. Tetapi dia tidak suci. Jadi syarat yang kedua dia mesti tahir. Yang ketiga dia mengatakan qali'in, dia mesti ada sifat yang mana dia boleh menghilangkan najis. Yang ini maksudnya dia mesti ada kekasaran. Boleh faham ini kekasaran? Sebagai misal, kalau kita ada misalan kalau macam dekat waterfall kan ada macam batu yang lembut. Dalam bahasa Arab kita panggil hajar malsa. Batu seperti ini tidak dibolehkan yakni melakukan ini istinja. Sebab ini dia tidak ada kekasaran yang boleh menghilangkan najis. Sebab ini untuk menghilangkan najis ini dia mesti ada roughness. Betul ke tidak? Dia mesti ada texture yang sejenis ini texture yang ada roughness ini bagi ini. Nampak tak? Boleh faham insya-Allah? Ada yang ni roughness ni bagi ini dimasukkan qali'. Ini dia boleh menghilangkan. Dia boleh ini menghilangkan dari najis. Dia mempunyai ini sifat kekasaran yang tertentu. Taib. Selepas itu ghairi muhtaram. Ini dia mesti bukan sesuatu yang dihormati seperti makanan. Seperti ini kertas yang mana ada ayat Al-Quran ini misalan. Jadi begitu juga ini dengan tulang. Ada hadis Nabi SAW ini dia makanan bagi jin. Maka tidak dibolehkan ini kita melakukan istinja ini dengan benda-benda seperti ini, sebab dia adalah benda-benda yang dihormati. Taib. Zaman sekarang pula bila kita melihat ini kepada illah ini jamid, tahir, qali', ghairi muhtaram. Masya-Allah, ini dengan seperti mana tadi kita mengatakan hari ini kita fasilitas sistem adalah nikmat, tisu adalah nikmat. Tisu ini yang ada pada hari ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini zaman dahulu ini mereka menggunakan yakni batu. Zaman sekarang yakni tisu yang kita ada ini fungsinya seperti yakni batu, tanpa syak dan was-was. Nampak tak? Sekarang kita lihat ini kepada toilet paper.
Toilet paper memang diciptakan ini khusus ini bagi sifat ini. Pertama sekali yang ini jamid. Yang ini dia benda yang ini yang solid. Perkara yang ini yang kedua, dia ada kekasaran yang ini baginya yang boleh menghilangkan najis dan dia suci. Dan dia bukan ini dihormati. Jadi kalau hari ini kita membicarakan ini tentang tisu. Jadi kita yang ini dalam keadaan kita di Singapura ini, kita kampung yang ini pun tak ada. Hutan yang ini pun tak ada. Betul ke tidak? Kita tidak boleh terbayang ini satu orang ini misalan di Singapura misalan istinja dengan menggunakan batu. Jadi kita membicarakan ini tentang tisu. Satu orang ini melakukan ini istinja ini dengan tisu. Misalan dia nak menggunakan tisu saja. Dan kita di Singapura ini ada tempat-tempat tandas tidak ada air. Ada tisu saja. Kalau kita faham ini masalah ini, kita tak panik. Nampak tak? Kita tidak panik sebab kita tahu Safina mengatakan berapa syarat? 8 syarat. Yang ini bagi orang yang hanya yang ini menggunakan tisu ataupun batu. Yang pertama syaratnya adalah an yakuna bi salasati ahjar. Ini penulis yang mengatakan dia mesti 3. Sekurang-kurang dia minimum yang ini dia mesti 3 yang ini batu ataupun 3 sapuan. 3 yang ini sapuan. Jadi bila kita membicarakan tentang tisu, dia mesti yang ini 3 kali sapuan. 3 kali sapuan yang ini bagi tisu. Nampak tak? Ini adalah minimum. Kalau sekiranya tempat itu mandi suci sudah mencukupi. Tapi kalau tak suci, kita kena tambah lagi. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dan disunatkan kita mengakhiri dengan witir. Yang ini misalan kali keenam dah suci misalan. Disunatkan kita tambah ke 7. Supaya yang ini kita sampai kepada angka ganjil. Yang kedua adalah an yunqiyal mahal. Yakni dia membersihkan tempat itu. Yakni maksudnya bekas najis sudah tidak ada. Bekas najis ini sudah tidak ada. Tapi kalau kita lihat pada tisu itu masih ada najis, ini tak belum bersih lagi. Kita nak kena tambah. Yang ketiga, an la yajifan najis. Najis itu tidak kering. Apa sebabnya? Sebab batu, tisu dan sewaktu dengannya tidak boleh menghilangkan najis yang kering. Najis ini apabila dia kering, sudah tidak boleh digunakan dengan batu ataupun tisu. Wajib kita menggunakan air. Wajib ini kita menggunakan air. Yang keempat adalah alla yantaqila. Najis itu yakni dia tidak berpindah ini kepada anggota badan yakni yang lain. Maksudnya adalah kalau berkenaan dengan lelaki, kalau seorang lelaki yakni dia kencing yakni misalan, najis itu tidak melepasi hasyafahnya. Tidak ini melepasi hasyafahnya. Berkenaan yakni dengan dubur, tidak melepasi bulatan dubur. Tidak melepasi bulatan dubur. Tapi kalau sekiranya air kencingnya berada di had yang hasyafah, tidak ada masalah. Dia masih yang ini boleh menggunakan batu ataupun yang ini ataupun tisu. Tetapi dengan syarat najis itu mesti berterusan. Najis itu ini berterusan. Ini apa maksudnya najis ini berterusan? Ini agak pelik sikit ya. Najis ini berterusan. Ini maksudnya najis itu tidak terputus. Yakni dia keluar daripada zakar ini sebagai misal, dia kita mengatakan yakni berterusan jatuh. Tapi kalau sekiranya najis itu yakni misalan dia keluar selepas itu dia tidak berterusan. Jadi maksudnya terkena yakni kepada bahagian bawah ini misalan. Jadi di antaranya yakni ada yang tidak terkena najis. Maka ini membawa makna najis telah berpindah. Sebab syaratnya adalah la yantaqil. Najis itu tidak berpindah. Sama ada dia berpindah kepada anggota badan yang lain. Misalan dia kencing kena paha. Ini kita mengatakan wajib guna air. Betul ke tidak? Ini dia berpindah kepada anggota badan yang lain. Tapi kalau bagaimana pula kalau dia berpindah pada zakar itu? Misalnya adalah kalau sekiranya ia terputus. Kalau sekiranya ia terputus dan kena kepada bahagian zakar, maka ini kita mengatakan dia sudah yang ini terpindah ini daripada tempatnya. Jadi ulama kita membicarakan ini tentang sama ada najis itu dia bercantum ataupun ini tidak, ini bercantum. Tapi kalau sekiranya dia bercantum walaupun dia merangkumi ke semua hasyafah, yakni misalan air dia seseorang itu misalan dia kencing, selepas itu air kencing spread. Dalam bahasa Arab kita panggil intishar. Air kencing itu spread ini kepada semua bahagian hasyafahnya. Yakni semua bahagian hasyafahnya kena air kencing. Kalau sekiranya
dia kena ini kepada semua bahagian hasyafahnya dalam keadaan tercantum, maka tidak ada masalah. Dibolehkan yakni dia menggunakan batu dengan apa kita mengatakan dengan tisu. Tetapi kalau sekiranya ia terputus, wajib kita menggunakan air. Itu sebab ulama kita membezakan di antara najis yang bercantum dengan najis yang terputus. An-najisu muttasil dengan munfasil, ini macam dhamir. Muttasil ini dengan munfasil. Jadi ini adalah syarat ini yang keempat. Yang kelima, wala yatra alaihi akhar. Tidak ada sesuatu yang terkena kepada bahagian najis. Tidak ada sesuatu yang terkena kepada bahagian najis walaupun air. Satu orang misalan dia kencing. Satu orang misalan dia kencing dan selepas itu keluar madi. Sekarang kita mengatakan wajib dia menggunakan air. Apa sebabnya? Sebab ini ada madi. Dan ini bukan air kencing. Ini adalah benda yang lain. Sama juga keluar darah. Ataupun dia kencing selepas itu kena percikan air pada tempat zakarnya. Tempat ini keluar air kencing bercampur dengan air kencing yang ada pada zakarnya. Wajib dia menggunakan air. Wajib dia menggunakan air. Ataupun terpercik air kencing itu sendiri ataupun najis dan sebagainya. Yang keenam adalah wala yujawiza safhatahu wa hasyafatah. Yakni najis itu tidak boleh melepasi hasyafahnya ataupun bulatan duburnya. Kalau sekiranya air kencing itu melepasi hasyafah, kena kepada batang zakar misalan, maka wajib dia menggunakan air. Sama juga dengan buang air besar, kalau terkena kepada bahagian punggungnya misalan, maka diwajibkan dia menggunakan air. Yang ketujuh adalah wa alla yusibahuma. Ini seperti mana saya mengatakan tidak terkena kepadanya air. Jadi di sini penulis kitab Safinatul Najah dia membezakan di antara apa? Dia membezakan di antara terkena air dengan terkena selain air. Jadi seolah-olah dia mengatakan sama ada yang terkena kepada bahagian najis ini air ataupun selain daripada air, maka diwajibkan kita menggunakan air. Diwajibkan kita menggunakan selain air seperti apa? Seperti air madi, darah, najis yang lain yang terkena dan sebagainya. Dan yang ke-8, wa an takunal ahjaru tahiratan, batu-batu itu mesti suci. Seperti mana dalam kitab Minhaj. Batu-batu itu mesti suci. Jadi dalam kitab Minhaj nanti seperti mana nanti kita akan lihat, akan membicarakan juga sebahagian daripada syarat-syarat ini. Baik, jadi satu orang misalan menggunakan tisu, ini 8 syarat ni. Ini 8 syarat ni. Jadi kalau dia hanya menggunakan tisu, maka wajib dia melaksanakan memastikan semua syarat-syarat ini wujud. Tapi yang lebih afdal ini penulis ini mengatakan wa jam'uhuma afdal. Menggunakan air dan juga batu itu adalah yang lebih afdal. Ada sedikit khilaf ulama berkenaan dengan menggunakan batu ya. Kita ada khilaf di antara Al-Imam An-Nawawi dengan imam-imam yang lain mutaakhirin, seperti Imam Ramli, Ibn Hajar dan Khatib bin Syirbini dalam berkenaan dengan masalah menggunakan batu. Jadi saya memberikan di khulasah ini akan datang. Khulasah khilaf mereka adalah berkenaan dengan adakah diwajibkan batu itu merangkumi semua dubur, ataupun kita menggunakan 3 batu. Batu yang pertama mengambil satu bahagian, batu yang kedua mengambil bahagian yang lain, batu yang ketiga mengambil bahagian yang ketiga. Dengan itu ia menjadi bersih. Adakah ini yang dimaksudkan, ataupun kita mengatakan diwajibkan tiap-tiap batu menghilangkan kesemua najis? Yakni maksudnya merangkumi kesemuanya. Yani kalau kita lihat dubur misalan, adakah diwajibkan bila kita menggunakan batu yang pertama, kita menggunakan bahagian batu itu merangkumi ke semua dubur. Selepas itu baru kita menggunakan batu yang kedua.
dan kita melakukan benda yang sama, dan batu yang ketiga, ataupun yang ni kita cukupi, kita hanya menggunakan batu yang pertama bagi bahagian yang pertama, batu yang kedua bagi bahagian yang kedua, batu yang ketiga bagi bahagian yang ketiga, maka di sini yang ni kita ada perbezaan. Perbezaan yang ni di antara yang ni para imam berkenaan dengan masalah ini. Adakah diwajibkan ataupun tidak diwajibkan? Adakah merangkumi yang seperti mana kita mengatakan disunatkan ataupun diwajibkan? Baik, nanti kita akan sampai ini kepadanya. Seterusnya penulis ini mengatakan wajildin dubira duna ghairihi fil adhar. Dan menggunakan yang ini jilid, ini kulit yang sudah disamak. Kulit ini yang sudah disamak. Kenapa yang ini kulit yang sudah disamak? Apa bezanya kulit yang sudah disamak dan kulit ini yang belum ini disamak? Kulit ini yang sudah disamak, ini dia suci. Manakala kulit yang belum ini disamak, dia adalah najis. Maka kalau sekiranya kulit itu yang ini sudah ini disamak, maka dibolehkan yang ini digunakan yang ini dalam istinja dan sah fil adhar. Walaupun yang dia ada khilaf, yang qaul muqabil yang mengatakan tidak boleh. Tetapi pendapat yang adhar, dibolehkan ini kita melakukan istinja ini dengan kulit. Syaratnya adalah dia mesti sudah melalui dabar, iaitu disamak. Taib, teruskan. Wa syartul hajari alla yajifa najasu wala yandagila wala yatra'a ajnabiyyun walau nadara aw intashara fawqa al-'adati wa lam yujawiz safhatahu wa hashafatahu jaz al-hajaru fil adhar. Sebelum kita teruskan, dah berapa minit biasa je. Sebab takut yang terlajak pula. 45 minit. 45 minit, okey. Jadi kita lihat yang di sini penulis ini mengatakan wasyartul hajar. Ini seperti mana tadi kita lihat ini kitab Safina membicarakan kesemua 88 syarat. Kalau kita faham ini apa yang disebutkan dalam Safina, senang untuk kita faham apa yang dimaksudkan ini oleh Al-Imam Munawi dalam Minhaj. Maka beliau mengatakan syarat ini bagi batu pertama sekali alla yajifan najis. Ini adalah perkara yang tadi kita mengatakan najis itu tidak boleh kering. Sebab kalau najis kering ini tak ada fungsi menggunakan batu, sebab batu tidak boleh menghilangkan najis yang sudah kering. Melainkan yang ulama kita mengatakan kalau sekiranya najis yang pertama sudah kering, selepas itu dia kencing misalan, lepas itu dia tidak cebok, maka air kencing yang sudah kering ada pada zakarnya. Selepas itu dia kencing kali yang kedua. Apabila dia kencing kali yang kedua, tempat itu sudah dibasahi semula. Sekarang boleh menggunakan batu. Sebab sekarang ini hukumnya najis itu sudah basah kembali. Maka kencingnya yang kedua membasahkan najis yang pertama yang kering. Boleh faham insya-Allah? Baik. Ini adalah syarat yang pertama. Wala yantaqil. Ini seperti mana tadi kita mengatakan dia tidak berpindah. Sama ada perpindahan itu bagi anggota badan yang lain ataupun perpindahan maksudnya yakni keluar daripada hasyafah. Keluar daripada hasyafah ataupun keluar daripada bulatan dubur. Wala yatra'a ajnabi. Dan tidak ada benda yakni yang lain yang bercampur dengan najis tersebut pada kemaluannya. Yakni misal seperti apa? Seperti darah, seperti madhi. Begitu juga ini dalam Safina mengatakan la yatra alaihil ma. Air juga yakni kalau terkena air maka wajib ini dia menggunakan air. Ini adalah berkenaan bila kita menjawab berkenaan dengan menggunakan tisu basah dan sebagainya. Kalau orang tak faham ini perkara ini, maka ini tidak sah ini senyap mereka. Betul ke tidak? Sebab daripada syaratnya adalah tidak boleh terkena ajnabi. Benda-benda ini ajnabi kalau terkena, maka tidak sah ini istinja. Wajib ini menggunakan air. Selepas itu ini nampak kita lihat ini minhaj ni, masya-Allah, ini berapa syarat dia mengatakan sini. Yang ini 3 syarat. Lepas itu dia mengatakan walau nadara aw intashara fawqa al-'adati lam yujawiz safhatahu wa hashafah. Yani dia mengatakan walau nadara, walaupun yakni sesuatu yakni yang nadir. Nadir ini maksudnya yakni sesuatu yakni yang jarang yakni berlaku. Sesuatu yakni yang jarang yakni berlaku. Yakni seperti satu orang ini bila dia kencing ini misalnya keluar darah. Ini adalah perkara yang nadir. Perkara yakni yang jarang yakni berlaku.
maka diwajibkan kita melakukan istinja. Walaupun yang keluar adalah sesuatu yang apa kita mengatakan yang jarang keluar. Seperti satu orang dia buang air besar, misalnya keluar batu misalnya. Ini adalah nadir. Maka diwajibkan dia melakukan istinja. Walau nadara awin tashara fawqal adati walam yujawiz safhatahu wa hasyafatah. Taib, ini adalah seperti mana saya mengatakan tadi. Satu orang dia kencing, selepas itu air kencing spread kepada semua hasyafahnya. Boleh faham insya-Allah? Imam Nawawi ini mengatakan fauqal ada. Fauqal ada luar kebiasaan. Biasanya bila satu orang itu kencing, air kencing setakat berada di mana? Di hujung zakar, betul ke tidak? Tetapi kalau satu orang ini misalnya dia kencing, selepas dia kencing, air kencingnya apa kita mengatakan spread. Apa nama bahasa Melayu spread? Meribak. Air kencing dia meribak kepada bahagian hasyafah. Faham? Ini dimaksudkan intasyara di sini. Dia meribak kepada bahagian hasyafah. Tidak ada masalah. Kalau sekiranya dia meribak, maka walaupun dia merangkumi hasyafah, dia masih boleh menggunakan batu. Dia masih boleh menggunakan batu. Sebab ini seperti mana kita mengatakan syaratnya adalah dia tidak melepasi hasyafah. Tapi kalau sekiranya dia dalam lingkungan hasyafah, maka dibolehkan dia melakukan istinja dengan menggunakan batu. Jadi dia mengatakan awin tashara fawqal adati walam yujawiz safhatahu wa hasyafatah. Safha maksudnya bulatan dubur. Ini adalah berkenaan dengan satu orang kalau dia buang air besar dan dia kebetulan diarrhea. Jadi kadang apa berlaku pada duburnya? Najis itu meribak, betul ke tidak? Najis itu meribak dan ada cecair. Betul ke tidak? Cecair. Sebab orang kalau diarrhea keluar air dan solid dan liquid dan sebagainya kan. Jadi dia meribak kepada bulatan dubur. Selagi mana ia pada bulatan dubur, tidak ada masalah, boleh menggunakan batu. Sama hukumnya dengan selagi mana dia pada hasyafah. Jadi yang dimaksudkan dengan safha adalah bulatan dubur, hasyafah adalah hasyafah ujung zakar. Boleh faham insya-Allah? Jadi boleh kita menggunakan batu. Walam yujawi safatahu wa hasyafatahu jazal hajaru fil adhar. Jazal hajar, dibolehkan kita menggunakan batu dalam pendapat yang adhar. Muqabil mengatakan tidak dibolehkan. Tetapi kita tak perlu baca muqabil buat masa sekarang, nanti kita boleh keliru. Nampak tak? Kita pertama kali dalam minhaj kita baca muqabil di rumah boleh insya-Allah. Sekarang kita nak faham pendapat mu'tamad. Iaitu dibolehkan kita menggunakan apa kita mengatakan batu. Aywa. Teruskan. ويجب ثلاث مساحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينجي وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزعنا لجانبيه والوسط. Jadi beliau mengatakan wajibu salasu masahat. Ini ada pada syarat hajar diwajibkan sekurang-kurangnya 3 sapuan. Walau bi atrafil hajar. Maksudnya kalau satu orang menggunakan satu batu tapi ada 3 atraf. Atraf maksudnya dia adalah apa kita mengatakan? Dia punya apa? Sides. Buncu. Batu ada 3 yang dibuncu. Dan kita menggunakan 3 kali sapuan daripada satu batu, dibolehkan. Tapi yang wajib adalah dia mesti 3 kali sapuan. Jadi bila kita membicarakan tentang tisu, 3 kali sapuan daripada tisu. 3 kali sapuan daripada tisu. Maka beliau mengatakan wa yajibu salasu masahat walau bi atrafi hajarin fa in lam yunqi. Kalau dengan 3 sapuan itu tetap belum lagi membersihkan tempat kemaluan, bekas
kencing masih ada, bekas yang dibuang air besar ini masih ada, wajibal inqa, wajib yakni kita menggunakan lebih sehingga yakni dia menjadi naqi, iaitu menjadi bersih. Selepas itu, ini yang wajib. Selepas itu beliau membicarakan ini tentang apa yang disunatkan. Beliau mengatakan wasunnal itar, maksudnya disunatkan kita menggunakan batu dengan angka yang ganjil. Yang ini perkataan itar ini daripada witir, autara yutiru itaran, dengan kita menggunakan ini angka yang angka yang ganjil. Ada pendapat yang lemah mengatakan wajib, ini itar wajib. Yang ini maksudnya satu orang dia menggunakan misalnya ini 6 kali, wajib ini ditambah ini yang dia tambah ini yang ketujuh. Tetapi ini pendapat yang muktamad, dia ada sunnah. Wa sunnal itar wa kullu hajarin li kulli mahallihi. Ini yang menjadi tadi saya mengatakan khilaf ini di antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i dengan imam-imam ini yang mutaakhirin ini yang lain. Lihat ini apa Imam Nawawi ini mengatakan. Dia mengatakan wa kullu hajarin li kulli mahallihi. Apa maksudnya? Yakni dia mengatakan seperti mana saya mengatakan, bagi tiap-tiap batu yang kita menggunakan wajib merangkumi ke semua yang di bahagian yang di kemaluan. Yakni kalau kita menggunakan batu yang pertama, kita sapu ke semua yang di bulatan dubur. Ke semua yang di bulatan, kita sapu yang ni ke semua yang ni bulatan yang ni dubur. Wa kullu hajarin likulli mahallihi. Tapi yang ni khilafnya adalah, adakah ini wajib ataupun sunnah? Adakah diwajibkan kita menggunakan bagi tiap-tiap batu yang 3? Bagi tiap-tiap batu kita merangkumi ke semua. Adakah wajib ataupun yang ini sunnah? Maka di sini yang ini kita lihat ini dalam segi nahwu. Jadi antum yang dilihat ini bagaimana i'rab sekarang. Apakah yang ini i'rab ini bagi perkataan wa kullu hajarin? Adakah dia balik kepada wa yajibu ataupun dia balik kepada wa sunnah? Ini iskalnya. Ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Dia boleh iskal adalah dia balik kepada mana? Dia balik kepada, sebab kita lihat jumlahnya ya. Kita lihat ini kepada jumlahnya. Ini wa kullu, dia fa'il bagi mana yang ni fi'il ni. Bila kita mengatakan wa kullu hajarin li kulli mahallihi. Taib, ini maknanya mudah. Kullu hajarin li kulli mahallihi, tidak ada masalah, kita boleh faham. Yang ini maksudnya satu batu kita menggunakannya dan kita merangkumi bulatan dubur ataupun bahagian keluarnya air kencing. Tetapi iskalnya di mana? Yakni dia balik kepada yajibu ataupun sunnah. Sebab kita lihat pertama sekali Imam Nawawi mengatakan wa yajibu salasu masahat. Kalau kita mengatakan dia balik kepada yajibu, apa maksudnya? Sekarang ini adalah ma'tuf. Seolah-olah Imam Nawawi mengatakan wa yajibu salasu masahat wa kullu hajarin li kulli mahalli. Jadi maksudnya wajib. Betul ke tidak? Wajib kita memastikan tiap-tiap batu kita menggunakannya yang ini pada kesemua yang di bahagian safha ataupun hajjah atau ini apa bagi bulatan dubur ataupun yang tempat keluar air kencing. Ataupun kita mengatakan dia balik kepada wasunnal itar. Sebab sebelum ini Imam Nawawi mengatakan apa? Wasunnal itaru wa kullu hajarin. Dia balik kepada sunnah. Yakni dia mengatakan apa? Disunatkan menggunakan dengan akar yang ganjil dan disunatkan menggunakan tiap-tiap batu pada tempatnya. Jadi mana satu sekarang? Taib, ini hasil daripada khilaf ini. Al-Imam ini Ibn Hajar dia mentakwilkan. Dia mengatakan ada kemungkinan yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Ada kemungkinan yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah ini adalah disunatkan, bukan diwajibkan. Yang ini dia ma'tuf ini kepada sunnah. Dan ini juga yang ini pendapat Syekhul Islam Zakaria Ansari, Imam Ramli, Khatib Syirbini. Mereka mengatakan sunnah. Mereka mengatakan merangkumi yang ini tempat ini kemaluan dengan tiap-tiap batu tidak diwajibkan. Apakah diwajibkan? Diwajibkan inqa'. Boleh faham insyaAllah? Yang ini mereka mengatakan yang diwajibkan adalah inqa'.
Yang ni maksudnya satu orang ini dia menggunakan batu yang pertama pada satu bahagian, batu yang kedua pada dua bahagian, bahagian yang kedua, batu yang ketiga yang ini pada bahagian yang ketiga. Tapi pada akhirnya tempat itu bersih. Khalas. Yang ni sah ke tidak ini istinjaknya? Istinjaknya sah. Tetapi menggunakan tiap-tiap batu bagi kesemuanya itu disunatkan saja, tidak yang ini diwajibkan. Cuma di sini Al-Imam Jarhazi dia mengatakan pendapat Imam Nawawi sebenarnya wajib. Dia adalah wajib, bukan ini sunnah. Jadi dibalik kepada wajib. Yang ini maksudnya pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, mereka mengatakan wajib orang yang menggunakan batu bagi tiap-tiap batu ini dia merangkumi. Dia merangkumi yang ini ke semua yang ini bahagian. Yang ini kemaluan. Boleh insya-Allah. Wa kullu hajarin kulli mahalli wa qila, ya pendapat ini yang lemah, yuwazzi'anna li janibaihi wal wasat. Yang ini dia mengambil yang ini bahagian kedua, bahagian ini bahagian kiri dan bahagian kanan, dan juga ini bahagian dan bahagian yang ini tengah. Ini adalah yang ini pendapat ini yang adalah pendapat ini yang lemah, ini waqila. Wa yusannu bi yasarihi. Selepas itu yang ini penulis ini mengatakan disunatkan dia melakukan ini istinja ini dengan yang ini tangan yang ini kirinya. Dengan yang ini tangan yang ini kirinya. Baik, di sini ada perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau kita menggunakan tisu misalnya, kita menggunakan tisu, kita ambil tisu pada tangan kanan dan kita memegang zakar tangan kiri, betul ke tidak? Jadi bagaimana kita nak memastikan tangan kanan kita yang melakukan istinja? Kita pegang tisu ini pada tangan kanan dan kita memegang zakar pada tangan kiri. Caranya adalah dengan kita menggerakkan zakar. Yang ini maksud bila kita mengatakan melakukan istinja dengan tangan kiri. Kalau cebok tidak ada masalah kita semua. Itu tidak ada iskal. Tetapi berkenaan dengan menggunakan tisu ini, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita ambil tangan kanan, lepas itu kita pun guna tangan kanan. Nampak tak? Itu istinja dengan tangan kanan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak istinja dengan tangan kiri? Kita jangan gerakkan tangan kanan. Yang ni tangan kanan kita yang ni meletak dan kita menggunakan zakar dan kita kenakan ini kepada tisu yang ada pada tangan kanan. Ini adalah biyasari. Betul ke tidak? Sama juga ini bila menggunakan batu. Maka disunatkan yang ini seperti mana kita mengatakan tiap-tiap benda yang ini yang kotor disunatkan yang ini dilakukan yang ini dengan tangan yang ini yang kiri. Selepas itu yang penulis ini mengatakan walastinja'a lidudin wa ba'rin bila lausin fil adhar. Tidak diwajibkan melakukan istinja apabila terkeluarnya adud. Adud ini adalah ulat ya. Dan begitu juga yakni tahi bila laus. Yakni kalau sekiranya ia kering, tak basah. Kalau tidak basah dan tidak ada bekas, tidak diwajibkan istinja. Maka istinja hanya diwajibkan kalau sekiranya ada basahan padanya. Ada basahan ini padanya dan ada kesan, maka baru diwajibkan kita melakukan ini istinja. Dan ini adalah pendapat Adhar. Muqabil Adhar mengatakan sama ada basah ke tak basah, istinja adalah wajib. Jadi dengan ini alhamdulillah kita dah habis bab ini. Dan seterusnya penulis ini mengatakan babul wudu. Kita dah sampai 1 jam ke belum? Sudah ya. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa ada soalan? Ya. Satu orang tu kencing kat pokok yang dia buah. Ya. Jadi buah yang tumbuh tu bukan najis lah. Tidak. Tidak.